Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Khadijah binti Muhammad Kuseri daripada Sekolah Seni Malaysia Perak akan berkongsi dengan anda semua mengenai format baharu ujian bertutur kertas 3 Bahasa Melayu KSSM 1103 Palang 3. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Ujian bertutur kertas 3 Bahasa Melayu 1103 Palang 3 terdiri daripada bahagian A, individu dan bahagian B, berkumpulan. Namun, pada hari ini fokus cikgu untuk ujian bertutur bahagian A iaitu model individu sahaja. Mari kita selami bersama-sama ujian bertutur bahagian A model individu ini. Pertama, calon mestilah berada dalam bilik kuarantin 15 minit sebelum ujian bermula. Satu petikan atau bahan rangsangan akan diberikan kepada calon. Seterusnya, calon perlu membaca petikan atau bahan rangsangan yang disediakan secara mekanis. Ketika ini, kemahiran membaca murid-murid akan diuji. Jadi, murid perlu menguasai kemahiran membaca dengan baik. Seterusnya, calon perlu bersoal jawab dengan pentaksir. Dan pada bahagian ini, kemahiran bertutur murid-murid akan diuji oleh pentaksir. Oleh itu, calon perlu dengar soalan yang diberikan oleh pentaksir dan menjawab soalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ujian bertutur bahagian A memperuntukkan sebanyak 40 markah bagi model individu ini. Cakupan teks adalah mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. 4 soalan akan diutarakan dan tempoh masanya 3 hingga 5 minit. Aras kesukaran item pula adalah bersesuaian dengan tahap dan kebolehan calon. Maka calon tidak perlu bimbang kerana aras rendah, sederhana dan juga tinggi disediakan dan disesuaikan mengikut setiap soalan yang diutarakan kepada calon. Seterusnya, bagaimana pula kaedah pentaksiran bagi model individu? Kaedah pentaksiran bagi model individu ialah menggunakan kaedah analitik. Berbeza dengan model berkumpulan yang menggunakan pentaksiran secara holistik. Dan pemakahan ini melibatkan tata bahasa dan kosakata, sebutan intonasi dan nada, kefasihan dan kelancaran serta idea dan bermakna. Justru murid-murid, bagaimana kaedah ujian dijalankan? Baiklah, mari kita lihat sama-sama. Baik, anda boleh lihat 2 orang pentaksir akan bersama dengan seorang calon ketika pentaksiran dijalankan. Baik, calon akan masuk ke dalam bilik ujian secara bergilir-gilir atau berturutan. Masa yang diperuntukkan untuk setiap calon ialah 3 hingga 5 minit seperti mana yang telah cikgu sebutkan di awal tadi. Dan setiap calon bersoal jawab dengan pentaksir dan menyampaikan idea atau pandangan berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan untuk mereka. Cikgu ingin berkongsi tips calon untuk menjawab ujian lisan bertutur ini. Pertama, murid perlu bersedia. Pastikan bermula daripada sekarang anda menguasai kemahiran membaca dan bertutur apabila anda bersama dengan guru ataupun ketika anda berada di rumah sekarang ini. Ambil peluang yang ada dan
pastikan anda benar-benar bersedia. Kemudian, patuhi arahan yang diberikan juga masa yang telah ditetapkan pada hari pentaksiran nanti. Pastikan anda berpakaian kemas dan bersesuaian. Dan perkara yang paling penting, anda mestilah menjawab setiap soalan yang diberikan dan berusaha memberikan jawapan yang terbaik. Di sini cikgu paparkan contoh naskah calon yang akan diberikan kepada anda nanti. Okay, jika anda boleh lihat di sini ada disertakan arahan soalan, baca dan fahami bahan rangsangan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang dikemukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang dramatis. Tajuk akan disertakan, ada bahan rangsangan dalam bentuk gambar dan juga petikan. Maka anda perlu baca petikan atau bahan rangsangan yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya agar anda dapat menjawab dengan baik secara lisan di hadapan pentaksir. Ini pula merupakan contoh naskah yang akan diberikan kepada para pentaksir. Baiklah, naskah ini sebagai rujukan oleh pentaksir ketika ujian lisan berlangsung. Baiklah murid-murid, seperti yang telah cikgu beritahu di awal tadi, 4 soalan akan diberikan kepada setiap calon. Di sini, cikgu berikan contoh yang pertama, gambarkan amalan rumah terbuka yang telah anda baca. Ini berdasarkan apa yang anda baca daripada petikan ataupun bahan rangsangan yang telah diberikan kepada anda sebelum pentaksiran dimulakan. Kemudian, ceritakan perayaan anda yang anda sambut. Jadi anda perlu ceritakan apa perayaan yang anda sambut. Yang ketiga, berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah amalan rumah terbuka dapat mengukuhkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia? Ini merupakan soalan kebatlah. Soalan yang meminta pendapat calon. Dan yang soalan terakhir, amalan rumah terbuka boleh diketengahkan sebagai produk pelancongan negara. Berikan ulasan anda. Ini juga merupakan soalan kebat. Baik, selepas ini cikgu akan kongsikan kepada anda contoh jawapan yang diberikan oleh murid ketika ujian lisan berlangsung berdasarkan soalan yang pertama, iaitu gambarkan amalan rumah terbuka yang telah anda baca. Boleh gambarkan amalan rumah terbuka yang telah anda baca sebentar tadi. Okey, daripada apa yang saya baca, daripada bahan tadi, saya nampak di situ satu perayaan yang diadakan dan dihadiri oleh masyarakat pelbagai kaum. Daripada bahan yang diberikan, saya dapati perayaan tersebut ialah perayaan sambutan Aidilfitri. Sebab berdasarkan juadah-juadah yang dihidangkan, sambutan Aidilfitri lah cikgu. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja perkongsian cikgu berkenaan format ujian bertutur Bahasa Melayu Kertas 3. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.